wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat himpun di sini untuk membincangkan isu-isu semasa. Dan terlebih dulu saya ucap ribuan terima kasih kepada penganjur majlis ini dan juga yang hadir di sini, ada tuan-tuan guru dan asatizah dan juga pelajar-pelajar sekalian, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Jadi soalannya, adakah di kalangan muhaddisin dalam berijtihad, hukum syarak? Baik. Jadi sebelum saya bagi jawapan putus, perlu saya ambil sejarah mulai daripada zaman sahabat, barulah kita akan faham jelas insya-Allah. Jadi di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ni semua ni mereka dengar ayat Quran dan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan di kalangan sahabat dah ada hafizul Quran, hafizul hadis ramai. Walaupun begitu, semua sahabat ni tidak jadi mujtahid yang boleh mengeluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun sahabat seperti Abu Hurairah banyak sekali dialah hafal hadis dan riwayat hadis, dia juga bila berdepan dengan isu-isu ada perselisihan di antara ayat sama ayat dan ayat sama hadis dan juga hadis sama hadis, ketika itu terkadang dia sendiri pun tak mampu nak buat penyelesaian berdasarkan ijtihad sendiri. Jadi terpaksa dia rujuk kepada Sayyidina Umar, Aisyah radhiyallahu taala anha dan sebagainya. Jadi daripada situ ringkasannya, di kalangan sahabat yang dapat dengar Al-Quran dan Al-Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, semuanya tidak jadi mujtahid. Ada sahabat yang hafal Quran, hafal hadis, dan ada pula golongan sahabat hafal Quran, hafal hadis, dan mereka pula dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebolehan ijtihad. Jadi daripada kajian ulama dapati di kalangan sahabat ni, sahabat yang sampai peringkat ijtihad darajat mujtahid ni hanya ada lebih kurang 135 orang. Kalau banding dengan bilangan sahabat 124,000 ni, sedikit saja yang boleh jadi mujtahid ni, sedikit sangat. Jadi selepas daripada kalangan sahabat itu muncullah golongan tabi'in. Begitu juga di kalangan golongan tabi'i ada golongan hafal Quran, hafal hadis, dan juga golongan muhaddisin wujud zaman tabi'i. Dan zaman tabi'i itulah Imam Abu Hanifah muncul sebagai imam mujtahid. Jadi di kalangan tabi'i juga orang-orang yang boleh ijtihad hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis ni tidak ramai, boleh bilang jari. Walaupun dah ada hafizul Quran, hafizul hadis ada banyak. Begitu juga di zaman tabi'i muncul lagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik ni semasa dengan Imam Abu Hanifah. Jadi selepas daripada itulah muncul imam hadis Kutubus Sittah. Jadi Imam Kutubus Sittah ni merupakan anak murid khususnya Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Dua ni anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid Imam Syafi'i dan juga anak murid Qadhi Abu Yusuf. Qadhi Abu Yusuf ni anak murid Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i berguru juga dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia tu anak murid Imam Abu Hanifah. Dan juga Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Jadi salah mereka ni mai daripada imam-imam mujtahid. Jadi kalau kita tengok di kalangan sahabat pun bilangan mujtahid ni begitu sedikit, dan di kalangan tabi'i pun walaupun masa itu ada pelbagai mazhab daripada Imam Sufyan Tsauri, Imam Auza'i dan sebagainya, selain daripada imam empat mazhab, walaupun begitu kira-kiranya golongan mujtahid yang mampu ijtihad keluar hukum ni sedikit sangat. Jadi ijtihad ni kita kena faham, bukan satu perkara kita boleh buat-buat ataupun kita boleh usaha nak ambil kebolehan ijtihad tu, tak akan dapat. Ini satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu. Ini pilihan daripada Allah. Allah bagi kebolehan ijtihad kepada imam-imam mazhab, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak bagi kepada semua orang. Contoh yang selalu dalam pengajian saya, penyampaian saya selalu cerita,
Mungkin sini saya cerita lagi sekali, mungkin ada yang dah dengar ataupun ada yang belum dengar kisah Imam Abu Hanifah dengan tu guru dia Imam Amash. Imam Amash ni tu guru Imam Abu Hanifah, dialah yang selalu menyampaikan ilmu hadis kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menerima riwayat hadis daripada Imam Amash tu. Ada satu masa dalam satu majlis, orang aju soalan kepada Imam Amash, tanya hukum, tanya fatwa. Jadi Imam Amash tidak dapat jawab serentak ketika itu, dan Imam Amash serah kepada Imam Abu Hanifah yang ada bersama dengan dia, anak murid dia tu. Jadi Imam Abu Hanifah jawab dalam masa tu serentak jawapan tu. Setelah jawab tu, Imam Amash tanya, engkau dapat daripada mana jawapan ni? Jadi Imam Abu Hanifah baca hadis-hadis dia terima daripada Imam Amash tu dan kata, saya ijtihad daripada hadis-hadis ni. Bila Imam Abu Hanifah baca, Imam Amash kata, cukup. Aku riwayat kepada engkau dalam masa 100 hari engkau dah baca habis dalam satu majlis. Jadi tengok, walaupun Imam Amash tu guru, tapi Allah tidak bagi kebolehan ijtihad dengan dia. Dia pandai juga Quran, pandai juga hadis, tapi tak mampu nak keluarkan hukum daripada ayat dan hadis yang dia dah hafal, dah tahu tu. Imam Abu Hanifah ada kebolehan ijtihad, Allah bagi dia boleh ijtihad. Jadi ijtihad ni satu anugerah khas daripada Allah, bukan kita boleh cari-cari ataupun kita boleh belajar, kita nak hasil dengan usaha kita sendiri, tidak ke situ. Jadi di kalangan ulama hadis, peranan ulama hadis kita perlu tahu. Jadi berdasarkan soalan ulama hadis ni, adakah tidak mereka keluarkan hukum daripada hadis-hadis. Jadi kita perlu faham dua kumpulan muhaddis dengan kumpulan mujtahid. Dua kumpulan ni berbeza. Kumpulan muhaddis ni, mereka ni hanya meriwayatkan hadis apa yang mereka dah hafal, dan mereka menentukan kedudukan derajat hadis dan membezakan jenis-jenis hadis seperti mana biasa kita belajar dalam ilmu usul hadis, mustalah hadis di situ. Dan mereka muhaddisin tidak ada kebolehan ijtihad. Yang ada kebolehan ijtihad ni di sisi imam-imam mujtahidin, golongan mujtahidin. Bila sebut kata muhaddis, dia ni hanya hadis saja, dia tidak pandai ijtihad. Walaupun dia pandai ijtihad nak menentukan kedudukan derajat hadis, itu lingkungan dalam bidang hadis saja, tidak masuk lagi bidang keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis tu. Bila sebut kata mujtahid, dia tu pandai ijtihad, tafsir, hadis, semua ilmu ada cukup dengan dia. Untuk jadi seorang alim pun perlu kita menguasai 4-15 ilmu, apalagi mujtahid lebih daripada tu, banyak ilmu dia kena menguasai. Jadi di kalangan muhaddisin juga ada peringkat-peringkat, dan begitu juga di kalangan mujtahidin pun ada peringkat-peringkat. Jadi peringkat tertinggi sekali di kalangan mujtahid ni, mujtahid mutlak, itu imam 4 mazhab. Peringkat imam 4 mazhab ni tertinggi sekali, sebab mereka ni pandai keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis seperti imam 4 mazhab, dan juga imam-imam yang mereka kemukakan dasar yang sama dengan imam-imam mazhab tu, seperti Imam Sufyan Tsauri, Imam Auza'i dan sebagainya. Mereka lah di kalangan mujtahid mutlak tu. Dan imam-imam mazhab ni, imam-imam mujtahidin ni, fuqaha mujtahidin ni, mereka sediakan kaedah-kaedah merupakan dasar-dasar bagi ilmu fiqh. Dengan kaedah-kaedah itulah mereka ijtihad, keluarkan hukum ahkam berdasarkan adillah arba'ah, Al-Quran, Al-Hadis, ijma', qiyas. Melalui 4 adillah tu mereka keluarkan hukum. Itu tugas daripada imam mujtahid, imam mujtahid mutlak tu. Dan peringkat yang kedua, mujtahid fil madhab. Mereka ni guna dasar-dasar kaedah-kaedah yang dah disediakan oleh imam-imam tu, mereka juga ijtihad, keluarkan hukum, di mana imam-imam masih belum keluarkan lagi beberapa masalah, beberapa amalan, mereka keluarkan hukum. Dan yang ketiga, mujtahid fil masail. Mereka juga mampu ijtihad, dan mereka menggunakan kaedah-kaedah daripada imam mujtahid mutlak dan juga mujtahid fil mazhab. Mereka juga sediakan hukum ahkam. Dan kemudian daripada itu ada lagi 3 golongan, ashabut takhrij, ashabut tarjih, dan juga ashabut tamyiz. 3 golongan ini juga mereka masing-masing ada main peranan keluarkan hukum, dan mereka membezakan antara satu sama lain. Itu tugas bagi ashabut takhrij, membezakan hukum yang dah ada daripada imam. Ada 2
pendapat daripada imam, mereka membezakan keadaan hukum-hukum itu dan nyatakan, tapi mereka tidak mampu ijtihad walaupun dia dah ada peringkat ashabut takhrij dan ashabut tarjih yang kelima. Peranan mereka ni mengutamakan satu riwayat ataupun satu pandangan daripada imam di antara riwayat-riwayat bercanggah dan pandangan imam bercanggah. Walaupun begitu, mereka juga tidak mempunyai kebolehan ijtihad. Dan yang keenam, yang rendah sekali, ashabut tamyiz. Mereka ni mampu membezakan antara pendapat yang berbeza daripada imam dan mereka mewujudkan keputusan pendapat imam yang ni kuat, yang ni lemah, yang ni lebih kuat dan sebagainya. Mereka boleh buat keputusan, tapi mereka juga tidak mempunyai kebolehan ijtihad. Itu golongan mujtahidin. Golongan muhaddisin ini seperti mana kita selalu dengar muhaddis dan juga hafizul hadis, hujjah, hakim, ada berperingkat-peringkat. Dalam itu hakim tinggi sekali, dia menguasai hadis dan ilmu hadis semua, dan rendah pada dia hujjah yang hafal 300,000 hadis sekali dengan sanad, dan rendah pada dia tu hafizul hadis yang hafal 100,000 hadis sekali dengan sanad. Yang rendah sekali muhaddis. Muhaddis ni hafal hadis hanya 10,000 hadis sekali dengan sanad dan dia menguasai ilmu hadis. Jadi cuba kita sekarang tengok peranan daripada ulama muhaddisin dan mujtahidin. Jadi muhaddisin ni mereka hanya mampu meriwayatkan hadis, menentu darajat hadis dan sebagainya, dan mereka tidak mampu mengeluarkan hukum daripada hadis itu. Yang mampu keluarkan hukum daripada hadis ni imam-imam mujtahidin. Di kalangan mujtahidin pun ada 6 peringkat tadi, hanya 3 peringkat saja mampu ijtihad daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi keadaan umat muslimin sekarang ni, walaupun pandai macam mana pun, katalah PhD hadis ke, Maulana ke, biasanya orang anggap dua golongan ni pandai hadis, golongan PhD hadis itu ikut sistem pengajian universiti dan ikut sistem universiti madrasah ni. Biasanya orang dah belajar hadis apa ni orang panggil Maulana. Jadi Maulana ke, Maulana ke, ada juga orang sebut Maulana sungguh baca hadis Lena tak tahu apa. Jadi Maulana ke, PhD hadis ke, kalau kita tengok darajat mereka ni tu setakat mana. Kalau kata PhD, kita lalu ke sekolah, pertama sekali kita kena ada apa, degree, kemudian buat master PhD, tapi pengajiannya tidak menyeluruh. Cara universiti ada sukatan pelajaran dia, ada penentuan tajuk untuk buat master PhD gitu. Baik, kita tengok ikut madrasah belajar hadis dalam masa 8 tahun 10 tahun mereka belajar atau masuk ilmu adat dan sebagainya, tafsir hadis. Akhirnya mereka belajar kutubul sittah termasuk Muwatta Imam Malik. Cara mereka belajar ni kata kulit-kulit, gitulah kan cara madrasah. Walaupun begitu, cuba kita fikir dua kumpulan ni yang kita anggap pandai hadis ni, adakah dua golongan ni dah sampai peringkat mujtahid? Peringkat mujtahid tu jauh sangat. Kita ambil peringkat muhaddis dulu. Adakah mereka ni dah sampai peringkat hakim? Tak, jauh lagi. Peringkat hujjah 300,000 hadis hafal? Tak, maybe pun tidak. Kalau maybe hafizul hadis 100,000 hadis, siapa hafal? PhD ke, Maulana ke, dua-dua tak hafal. Muhaddis hafal 10,000 hadis. Adakah PhD hadis boleh hafal sebanyak tu? Tak pernah dengar lagi. Maulana pun dah lena, tak boleh hafal juga. Tak ada juga di kalangan Maulana. Tapi yang panggil kita Maulana ni tak layak. Maulana ni sebenarnya seperti Maulana benar-benar ada ilmu pandaian tafsir hadis, dah lama mengajar ilmu tafsir hadis seperti Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kantalawi. Itulah baru layak Maulana, sebab dia ni daripada kecil lagi dididik oleh ayah dia Maulana Yahya dan juga Maulana Ilyas, pengasas tabligh ni. Dia alim besar, dia dua ni ajar dengan Maulana Zakaria. Umur 20 dah jadi Syekhul Hadis yang mampu mengajar Bukhari. Syekh-syekh dia ada ulama besar-besar masa tu, mereka paksa Maulana Zakaria ni mengajar kitab hadis Bukhari. Maulana Zakaria tak mau. Jadi Syah Abdul Rahim Raipuri, ketua ulama masa tu, dia kata kau kena mengajar. Aku bagi gelaran Syekhul Hadis. Tak mengajar lagi Syekhul Hadis. Kita ni mengajar dah pun tak lagi layak dengan Syekhul Hadis. Kalau Syekhul Hadas mungkin layak. Syekhul Hadis tu tak layak lagi. Maulana pun tak layak. Kalau Maulana okey. Syekhul Hadas
Jadi muhaddis dah juga. Kalau muhdis mungkin selalu tak lekat wudu. Muhdis bolehlah. Itu gelaran layak dengan kita. Jadi maknanya peringkat muhaddis ni tinggi dah. Seperti Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhlawi, daripada umur dia 20 tahun sampai hampir 75 tahun. Berapa tahun? Hampir 50 tahun dia sentiasa siang malam dengan hadis. 105 judul kitab dia tulis, berjilid-jilid, puluh-puluh jilid, belas-belas jilid. Syarah Aujazul Masalik Muwatta Imam Malik 16 jilid. Dia ni Hanafi, syarah mazhab Maliki punya kitab 16 jilid dalam bahasa Arab. Al-Kanzul Mutawari syarah Bukhari 24 jilid dalam bahasa Arab. Lain-lain kitab pun macam itulah, banyak dia tulis. Itu baru Syekhul Hadis, muhaddis. Itu pun tak sampai lagi peringkat mujtahid tu, tak sampai lagi peringkat hafizul hadis tu, tak naik lagi, lekat setakat muhaddis ya. Jadi macam mana kita nak kata orang-orang sekarang ni baru belajar hadis sikit, ada setengah tu sentuh sana sikit, tepuk sana sikit, tepuk sini sikit, pengajian hadis pun tidak rata, tidak sempurna, talaqi musyafahah hadis dan ilmu hadis dengan guru memahami ilmu hadis betul-betul pun tak sempat lagi. Tapi mulut memang lancar, seolah-olah dialah lebih pandai pada imam Pak Mazhab. Dia boleh kritik dengan Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah salah, macam-macam dia orang nak tunjuk glamour pandai. Itulah keadaan orang sekarang ni. Jadi hadis ni, ulama hadis ni memang mereka tidak keluarkan hukum ahkam. Yang mengeluarkan hukum ahkam ni ulama mujtahidin. Jadi ulama mujtahidin lah mereka main peranan keluarkan hukum ahkam. Jadi masalah sekarang ni dia orang selalunya bawa ijtihad. Imam tu apabila bercanggah dengan hadis, mereka main di situ, mereka tanya di atas macam ni, tanya peserta, tengok di sini ijtihad Imam Syafi'i ni bercanggah dengan hadis sahih. Jadi cuba jawab, mau ikut hadis ke mau ikut imam? Siapa nak jawab ikut imam, tak mau ikut hadis? Tak ada kan? Jadi soalan dia tu, mainan dia tu halus. Jadi sebenarnya tempat-tempat seperti itu tak perlu tanya. Kita sendiri kalau mengaku pandai hadis, pakar hadis, bagi fahaman di situ. Biasanya bila ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis sahih, hadis tu di sisi imam biasanya jadi mansukh ataupun marjuh. Imam tidak amal pun dengan hadis tu. Di sisi imam ada hadis nasikh, hadis rajih, dia amal situ. Jadi kita ni tak jumpa hadis nasikh, hadis rajih, jumpa hadis mansukh, marjuh, betulan tu dalam Sahih Bukhari pula. Naik angin dia. Sahih Bukhari wajib kita amal. Bukhari pun ada mansukh, ada marjuh. Kenapa Bukhari tak boleh jadi mansukh, tak boleh jadi marjuh? Quran sendiri pun ada mansukh. Jadi dia orang kata mana boleh Sahih Bukhari sahih wajib amal. Itu pun salah. Sahih Bukhari wajib amal ada dua syarat. Syarat pertama, hadis tu tak boleh jadi mansukh. Syarat kedua, hadis tu tidak boleh bercanggah dengan hadis sahih lain. Barulah wajib amal dengan hadis sahih tu. Kalau hadis tu bercanggah dengan hadis sahih lain, di situ perlu selesai dulu. Perlu selesaikan percanggahan tu melalui tiga cara. Pertama, al-jam'u bainal riwayat, selaraskan dua hadis tu melalui cara takwil ataupun taksis. Kemudian dua-dua hadis tu dapat amal. Yang kedua dengan nasakh, menentukan mana nasikh, mana mansukh. Nasikh amal, mansukh tinggal. Yang ketiga tarjih, utamakan daripada dua hadis bercanggah tu, pilih satu hadis nak amal. Itu imam-imam guna kaedah tarjih. Kaedah tarjih ada banyak. Dalam Kitabul Iktibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar, Imam Hamdani kata hampir 50 kaedah. Kita ada guna berapa kaedah? Sejak berpuluh-puluh tahun sampai hari ini satu kaedah. Mana? Bila sahih bercanggah dhaif, amal sahih, dhaif tinggal. Itu ya. Tak pernah dengar. Maulana pernah dengar kaedah lain mereka bawa? Tak, saya tak pernah dengar. Kaedah satu ya. Dah jadi pakar, dah jadi maulana, sedap. Dia bawa satu kaedah tu. Imam Mujtahidin ada 49 kaedah kita tak tahu dia guna. Dia guna, betul dia ijtihad. Kita tengok Imam Abu Hanifah buat putusan tu daripada hadis dhaif yang kita anggap dhaif. Mungkin di sisi Imam Abu Hanifah tidak dhaif. Hadis Imam Tirmizi kata dhaif. Berkenaan dengan tidak buat jalsah istirahah tu. Yang buat jalsah istirahah ni ada hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Kita jumpa dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi masuk hadis tu, qala Abu Isa hadza haditsun dhaifun inda ahli hadis. Dia sambung lagi, qala Abu Isa Khalid bin Iyas dhaifun inda ahli hadis. Rawi Khalid bin Iyas dalam sanad ni dhaif. Jadi Imam Abu Hanifah ni jalsah istirahat tidak buat.
Jadi kita pun sedap kata tengok hadis sahih ada dalam Bukhari, ada buat jalsah istirahat. Imam Abu Hanifah punya keputusan menepati dengan hadis dhaif yang ada dalam Tirmizi. Kita ni dah belajar, dah jadi maulana, dah khatam kutubus sittah, sedaplah tunjuk Tirmizi kata ni, tengok Imam Abu Hanifah salah. Sedangkan Imam Abu Hanifah tu masa dia terima hadis tu, Imam Tirmizi pun tak lahir lagi. Imam Bukhari kutubus sittah tak tahu duduk mana lagi, di alam arwah lah kan, belum lahir lagi. Jadi dalam sanad Imam Abu Hanifah, Khalid bin Iyas tu tak ada. Jadi sanad bagi Imam Abu Hanifah ni sahih, tidak dhaif. Sahih sama sahih dia tarjih dengan guna kaedah-kaedah 50 tadi. Hafiz Iraqi kata dalam kitab An-Nukat, kaedah tarjih imam-imam mujtahidin guna ni hampir 100 kaedah ada. Allah. Tadi 50 pun kita peninggal, tambah lagi hampir 100 ni, tak boleh bangun dah lah. Jadi sanad Imam Abu Hanifah tinggi sekali pada imam lahir. Sanad Imam Abu Hanifah sunaiyat, antara dia dan Rasulullah ada 2 orang. Imam Malik pun sama, ada sunaiyat Malik, sunaiyat Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah punya tinggi sekali sanad berapa? Sulasiyat, antara Imam Abu Hanifah dan Rasulullah ada 3 orang. Sulasiyat Bukhari ada 22 hadis, dalam tu 11 hadis daripada Maki bin Ibrahim. Haddatsana Maki bin Ibrahim. Siapa Maki bin Ibrahim tu? Anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi sanad Imam Abu Hanifah ni wahdaniyat pun ada, ahadiyat. Maksudnya Imam Bukhari ambil daripada sahabat Rasulullah. Sanad dia tinggi. Jadi kita nak banding dengan sanad yang Imam Tirmizi kata dhaif tadi, nak kata Imam Abu Hanifah amal dhaif. Salah. Itu kekurangan pengetahuan kita. Imam tak salah. Jadi perkara-perkara seperti itu banyak perlu kita ambil tahu dan kita sampaikan fahaman yang sebenar kepada umat muslimin. Dan kadang kita sendiri tak tahu, nak bagi tahu keadaan sebenar cara ijtihad imam-imam tu, kita nak tutup kejahilan kita. Nak jawab kata saya tak tahu, malu. Jadi di situ dia pulas, kata jangan ikut imam, ikut hadis. Imam ni salah. Tengok imam amal hadis dhaif. Itulah cara orang sekarang tu kelirukan umat Islam dan selalu fikiran umat Islam itu tanggungjawab mereka berat. Jadi gitulah ringkasannya, kesimpulannya, di kalangan imam muhaddisin mereka tidak ijtihad hukum. Yang ijtihad keluarkan hukum ni di kalangan imam mujtahidin. Insyaallah.